Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, thumma alhamdulillah, thumma salat ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita terhadap Ilahi kerana limpah dan kurnianya kita masih diberi kesempatan masa dan juga waktu bagi kita bersama-sama memperdengarkan sedikit tafsiran daripada surah An-Nisa ayat 29. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Muslimin muslimat yang dirahmati, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah An-Nisa yang membawa maksud perempuan ini merupakan surah yang keempat dalam turutan Mashaful Quran. Ayat yang terkandung di dalam surah An-Nisa ini berjumlah sebanyak 176 ayat, dan buat pengetahuan semua, surah ini diturunkan di kota suci Madinah. Jadi, mengapakah ayat ini diturunkan? Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan kerana masyarakat Muslim Arab pada ketika itu mereka saling memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, yakni mereka mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah, dan juga mereka melakukan bermacam-macam tipu daya seakan-akan dengan hukum syariat, sehingga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli pakaian dari orang lain dengan mengatakan, jika kamu suka, kamu dapat mengambilnya, dan jika tidak, kamu dapat mengembalikannya dengan tambahan 1 dirham ke atasnya. Sedangkan Islam menyuruh kita untuk adanya sifat redha dan juga suka sama suka ketika aktiviti perdagangan tanpa harus menipu sesama Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Di sini Allah melarang orang yang beriman untuk mencari harta dengan jalan yang salah, sama ada harta itu kepunyaan orang lain dengan mencurinya, merampasnya, merompaknya, ataupun harta itu milik kita sendiri tetapi dibelanjakan secara boros dan membazir, apatah lagi dibelanjakan ke jalan maksiat. Menurut kata-kata daripada Mufti Pulau Pinang mengenai isu kenaikan harga juadah di bazar Ramadan, beliau mengatakan tindakan sebahagian peniaga yang menaikkan harga sewenang-wenangnya dengan mengambil kesempatan dari orang lain termasuk dalam pengertian mengambil harta manusia secara batil. Hal ini kerana mereka telah mengeksploitasikan hajat orang ramai untuk menikmati juadah yang tersedia di bazar Ramadan tersebut. Di dalam kitab Fath Al-Qadir telah dibahaskan mengenai isu ini, yang mana Imam Asy-Syaukani mengatakan wujudnya kebatilan dalam perdagangan ini sekiranya terdapat unsur maghrib, yakni merupakan singkatan daripada istilah maisir, yakni judi, gharur, penipuan, riba dan juga batil itu sendiri. Kemudian Allah menyambung lagi firman-Nya. Apa kata Allah tuan-tuan? Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Di dalam ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i berhujah bahawa jual beli itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul, yakni sikap menerima, kerana qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka. Berbeza dengan mu'athad, yakni membeli barang tanpa ijab dan qabul, yang mana terkadang adanya sifat suka sama suka. Di dalam hal ini, Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad pula berbeza pendapat dengan jumhur ulama. Mereka mengatakan cukup sekadar serah terima barang yang bersangkutan dengannya, kerana perbuatan sedemikian telah menandakan persetujuan dan juga suka sama suka, sehingga kan mereka menilai sah jual beli mu'asad. Di antara kesempurnaan suka sama suka adalah menetapkan khiyar majlis, yakni hak untuk menjadikan jadi atau batal jual beli selama keduanya masih belum berpisah. Sebagaimana satu hadis yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain bahawa Nabi Muhammad SAW sabda, penjual dan pembeli berhak memilih jadi atau batal jual belinya selama keduanya masih belum berpisah.
Kemudian Allah menyambung lagi firman-Nya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Di sini Allah melarang kita pula untuk membunuh diri kita sendiri ataupun diri orang lain, kerana kedua-duanya merupakan jinayat ataupun kesalahan yang amat besar. Terdapat banyak sekali hadis juga dalil yang menerangkan mengenai hukuman orang yang membunuh diri ini akan terseksa di akhirat kelak dan kekal selamanya. Sebagaimana satu hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, maka dia akan memegang besi tersebut untuk merobek-robek perutnya di neraka jahanam dan kekal selamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka dia akan memegang racun tersebut dan meneguknya di neraka jahanam dan kekal selamanya. Kemudian di akhir ayat Allah menyambung lagi firman-Nya, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di sini telah dinyatakan akan sifat mulia Allah, iaitu penyayang kepada hamba-Nya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang hamba-Nya daripada melakukan sebarang kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan ulama dan umatku dari bersekutu dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada tafsiran ini adalah, yang pertama, kita dapat mengetahui bahawa Al-Quran telah menawarkan satu kaedah lain untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, iaitu at-tijarah, yakni perniagaan, dengan memenuhi prinsip al-taradin minkum, iaitu prinsip suka sama suka, bertepatan dengan firman Allah yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, janganlah sesekali kita berputus asa atas kemiskinan dan kesusahan hidup kita, kerana setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dapat kita tempuhi dengan sebabnya. Bertepatan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menguji hamba-Nya luar daripada kemampuannya. Yang terakhir, bersihkanlah harta kita dengan banyak memberi, bersedekah dan juga menunaikan zakat, kerana harta yang disumbangkan ke jalan yang betul itu merupakan sebenar-benar harta, malah menjadi pelaburan hakiki untuk kita di akhirat kelak. Saya akhiri tafsiran saya dengan sebuah kata-kata, kehidupan yang tidak ada barakah ini mengundang kepada pelbagai masalah buat diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.